Sejarah Parti Komunis Malaya di Malaysia. Semasa meletusnya Perang Dunia Kedua, Parti Komunis Malaya mengikut fahaman komunis antarabangsa yang menentang demokrasi barat dan menyokong Jerman. Di Singapura, komunis membentuk kumpulan sukarelawan tentera terbesar selepas Singapura jatuh pada 15 Februari 1942 dan tentera British ditawan. PKR dibiarkan bersendirian dalam penentangan semasa perang terhadap Jepun. PKM menyusun tentera gerilanya ke dalam unit dan dinamakan semula sebagai Tentera Anti-Jepun Rakyat Malaya (MPAJA), dan MPAJA terus menentang pasukan tentera Jepun. PKM meneruskan usaha mereka untuk menggulingkan British dengan menubuhkan sebuah republik rakyat yang dikawal oleh komunis. PKM mendapat pengaruh yang besar dalam kesatuan sekerja melalui kesatuan buruh am yang dikawal oleh komunis yang telah ditubuhkan pada Oktober 1945 di Singapura dan di semua negeri-negeri Tanah Melayu. PKM telah melakukan beberapa tindakan keganasan dan ugutan pada bulan April dan Mei 1948. Pada 16 Jun 1948, 3 orang pengurus ladang British yang telah dibunuh di Perak. Sebagai tindak balasnya, kerajaan British mengisytiharkan darurat di Perak dan Johor pada hari yang sama. Di bawah pimpinan Persatuan Tinggi British dan pengarah operasi Gerald Templer dari 1952 hingga 1954, British berjaya mengatasi komunis. British menguatkuasakan penempatan semula setinggan China, dengan itu menghalang pemberontak daripada sokongan, makanan, wang dan maklumat. Lebih penting lagi, British memulakan kempen psikologi untuk memenangi sokongan rakyat, khususnya orang Cina di luar bandar. Pada tahun 1989, terjadinya Perjanjian Damai Hat Nyai. Perjanjian ini ditandatangani di Hotel Lee Garden pada tahun 1989. Semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia, beliau telah memulakan usaha untuk membawa PKM ke meja rundingan untuk menamatkan pemberontakan, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad percaya bahawa PKM sedang mengalami kejatuhan sokongan dan menggesa mereka untuk meletakkan senjata dan menyertai rakyat Malaysia yang lain dalam membangunkan negara. Pada tahun 1988, kepimpinan PKM di bahagian utara Malaysia bersetuju dengan tawaran kerajaan Malaysia untuk menghadiri rundingan bagi inisiatif damai. Apabila blok komunis di Eropah tumbang pada akhir 1980-an, PKM telah menerima hakikat bahawa mereka tidak mempunyai peluang untuk membentuk kerajaan komunis di Malaysia yang merupakan antara negara yang membangun di Asia. PKM bersama pihak negara Thailand yang bertindak sebagai orang tengah akhirnya bersetuju untuk menandatangani perjanjian damai di Hat Yai, Thailand pada 2 Disember 1989. Perjanjian damai ini tidak memerlukan PKM menyerah diri. Perjanjian ini hanya memerlukan PKM menghentikan aktiviti militer mereka. Melalui temeterainya Perjanjian Damai Hat Nyai, PKM bersetuju untuk membubarkan unit bersenjata mereka dan memusnahkan semua senjata mereka. Mereka juga mengikrarkan tak setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Tarikh tersebut menandakan berakhirnya pemberontakan PKM di Malaysia. Perjanjian Damai Hat Nyai 1989 melalui beberapa fasa. Pada peringkat pertama, perjanjian tersebut telah diadakan di Phuket dan diketuai oleh Timbalan Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Abdul Rahim Noor. Antara perjanjian intipati perjanjian tersebut adalah status PKM, pelepasan unit senjata, Akta Keselamatan Dalam Negeri RSA, kewarganegaraan, tempat tinggal, Monumen Kuala Lumpur, pemberian bantuan dan pengumuman dan mula berkuatkuasakan perjanjian. Pada peringkat tersebut, PKM yang diwakili oleh Hu Hishing, mereka tidak bersetuju dengan kerajaan Malaysia yang menuntut supaya PKR dibubarkan. Walau bagaimanapun, PKR ketika itu tidak menerima mengenai pembubaran, sebaliknya memohon kerajaan Malaysia mengiktiraf mereka dengan menukar nama PKM kepada Parti Buruh Sosialis yang berpahaman Marxism. Dan hasil daripada rundingan tersebut adalah gagal pada peringkat kali yang pertama. Pada pertemuan selanjutnya untuk rundingan diadakan pada 15 hingga 17 Mac 1989, satu perfahaman memorandum diadakan. Pihak kerajaan Malaysia menyatakan supaya pihak PKM menerima tawaran dan syarat diberikan oleh kerajaan Malaysia.
Kerajaan Malaysia akan memberikan pengampunan kepada ahli-ahli PKM dan memberi jaminan untuk memberi bantuan kepada ahli-ahli PKM yang pulang ke tanah air. Terdapat 7 memorandum tersebut iaitu pembubaran Parti Komunis Malaya, pemuraian unit bersenjata PKM, penempatan di Malaysia, mematuhi Undang-Undang Malaysia, hak dan keistimewaan, penempatan semula di Kerajaan Thailand dan penempatan semula di negara ketiga. Pada ketika itu, Zainon yang bertindak sebagai jurucakap PKM dan mereka telah meneliti draft memorandum tersebut bagi mencapai persefahaman. Akhirnya, setelah rundingan dijalankan oleh pihak PKM dan Kerajaan Malaysia telah bersetuju untuk mencapai kata sepakat pada 2 Disember 1989 di Lee Garden Hotel Thailand untuk menandatangani perjanjian Dakman Hai Nyai. Perjanjian damai tidak memerlukan PKM menyerah diri. Perjanjian ini hanya memerlukan PKM menghentikan aktiviti militer mereka. Melalui termeterainya perjanjian damai Hai Nyai, PKM bersetuju untuk membubarkan unit bersenjata mereka dan memusnahkan semua senjata mereka. Mereka juga mengikrarkan tak setia kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azizi. Baru ditandatangani itu. Video sebentar tadi adalah sebuah video perjanjian Hai Nyai 1989 yang mana ditandatangani oleh PKM, Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Thailand. Dalam perjanjian ini terdapat teori rundingan yang digunakan oleh Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Thailand. Kaedahnya dan teori yang diguna pakai bagi menjayakan usaha murni ini adalah lebih mempraktiskan teori tawar-menawar dua concern, di mana dalam pengurusan konflik, teori ini adalah bertujuan untuk berunding di peringkat antarabangsa apabila terdapat konflik antara negara dan melihat kepentingan dari dua arah dan dua dimensi yang berbeza. Bodek ni politik yang menjawab awam. Dia bodek sungguh tuan-tuan. Bagi PKM pula, mereka menggunakan teori pilihan rasional. Ini dibuktikan oleh Kamarudin M. Said dalam kajiannya, yang mana pemimpin PKM itu telah memilih teori pilihan ini adalah berdasarkan kepada teori pilihan rasional yang diguna pakai oleh Thaddeus Kopal apabila menjalankan analisis sosiologikal berkenaan revolusi sosial di Perancis, Rusia dan China. Berdamai tanpa paksa dan mengaku saja kekalahan adalah pilihan rasional PKM pada masa ketika itu. Oh my God! Wow! Jika kita melihat daripada strategi Kerajaan Malaysia dalam menjayakan usaha ini, perjanjian ini ataupun kejayaan ini adalah bermula daripada strategi soft bargaining antara Malaysia dan Thailand, iaitu bagi mengelak daripada sebarang konflik pada masa hadapan antara dua negara ini, meleraikan isu-isu yang penting sahaja, mementingkan keputusan akhir yang berpihak kepada perunding. Untuk Malaysia dan PKM pula, ia lebih memfokuskan atau menekankan kepada hard bargaining, iaitu Kerajaan Malaysia begitu tegas dan keras dalam membuat keputusan, memberi tekanan kepada perunding iaitu pihak PKM dan menggariskan syarat-syarat dan terma untuk menjayakan usaha ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aftar Benz, nombor metrik 251816, akan membentangkan perbezaan perjanjian damai Hai Nyai dengan perjanjian Filipina. Saya akan bermula dengan perjanjian damai Hai Nyai pada tahun 1989. Perjanjian ini melibatkan pemberontakan PKM yang diakhiri dengan penglibatan negara Thailand sebagai orang tengah untuk membolehkan pembubaran unit senjata oleh pihak pemberontak. Hasil perundingan ini membolehkan pihak pemberontakan ini memilih untuk pulang ke Malaysia untuk terus menetap di Thailand. Dengan melibatkan pihak kerajaan Thailand, kerajaan Malaysia perlu membayar wang pampasan mengikut ketetapan yang terdapat dalam syarat perjanjian tersebut. Seterusnya, kaedah penglibatan pihak ketiga berupaya menyelesaikan isu yang berlaku dalam sesebuah negara. Hal ini juga dapat menyelesaikan sesuatu isu dengan cara yang adil tanpa berlakunya bias terhadap mana-mana pihak tertentu. Oleh itu, jelaslah menunjukkan bahawasanya penggunaan campur tangan daripada pihak luar juga merupakan peranan yang penting bagi menyelesaikan sesuatu isu yang sukar untuk mendapatkan kata sepakat daripada kedua-dua belah pihak. Seterusnya, saya akan
membentangkan Perjanjian Filipina 1878. Perjanjian Filipina 1878 pula melibatkan hak milik wilayah dalam situasi antara Perjanjian Tuntutan Manila ke atas Sabah, ialah kedua-duanya menggunakan kaedah integratif untuk mencapai kesepakatan daripada perundingan yang dibuat dengan menggunakan kaedah integratif. Cara untuk mencapaikan kesepakatan daripada perundingan yang dibuat oleh kedua-dua belah pihak ialah dengan meminta bantuan daripada pihak ketiga. Hal ini adalah bertujuan bagi membantu mereka untuk mencapai kata sepakat daripada kedua belah pihak. Dengan menggunakan kaedah ini, mereka juga mudah untuk membuat rundingan dengan cara yang lebih adil dan efektif. Selain itu, sebarang keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga mereka perlulah menerima dengan hati yang terbuka. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia meminta bantuan daripada pihak ketiga bagi menyelesaikan masalah mereka dengan kerajaan Filipina. Apabila adanya khidmat campur tangan seperti berikut, maka ianya dapat mengelak daripada berlakunya ketidakpuasan hati kepada pihak lawannya. Kesimpulan daripada perbezaan perjanjian damai Hainan dengan perjanjian Filipina yang menyimpulkan hasil rundingan ini melibatkan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik dalam mencapai kata sepakat dalam perundingan. Yang ketiga ialah kedua-dua belah pihak membuat rundingan sesama mereka. Sebelum mendapat khidmat campur tangan daripada pihak lain, mereka juga perlu membuat rundingan sesama mereka terlebih dahulu. Hal ini adalah bertujuan untuk memudahkan mereka untuk mendapatkan kata sepakat sesama mereka. Sekiranya tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut, maka mereka perlulah menggunakan alternatif lain seperti meminta bantuan daripada pihak luar untuk mendapatkan jalan penyelesaian secara adil dan telus. Tujuan meminta bantuan daripada pihak luar adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya salah faham dan tidak puas hati daripada pihak lawan. Dengan membuat perundingan sesama mereka, mereka juga dapat mempelajari cara-cara atau teknik menyelesaikan sesuatu isu yang berlaku daripada diri mereka. Sebagai contoh, kedua-dua belah pihak saling bekerjasama supaya tidak menimbulkan sebarang kekecauan dan rusuhan sesama mereka. Perundingan sesama sendiri juga penting untuk mendapatkan kata sepakat bagi menyelesaikan sesuatu isu seperti tuntutan ke atas negeri Sabah. Oleh itu, jelaslah menunjukkan bahawasanya rundingan sesama sendiri juga merupakan peranan yang penting bagi mendapatkan jalan penyelesaian secara sihat, adil, tanpa berlakunya perselisihan faham sesama mereka. Terima kasih untuk pembentangan saya ni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Rushdawati binti Bidin, Damon Betrik 258833. Di sini saya akan menceritakan berkaitan dengan halangan dan cabaran yang perlu dihadapi untuk memeterai Perjanjian Hainan 1989. Yang pertama adalah bantahan daripada pemimpin dalaman. Perkara ini disuarakan sendiri oleh salah seorang wakil kerajaan Malaysia dalam rundingan tersebut, iaitu bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahim Noor yang menempa sejarah kerana berjaya membawa PKM ke meja rundingan. Menurut Tan Sri Abdul Rahim, beliau mengimbau kembali penglibatan secara langsung dalam Perjanjian Damai Hainan ketika menjadi Ketua Pengarah Cawangan Khas pada masa itu. Berdasarkan satu sesi temubual yang bersama sidang harian, beliau menceritakan bagaimana sewaktu berlangsung yang mensyarat mengenai perancangan Perjanjian Hainan itu, ada pegawai yang bersetuju, malah ada yang membantah cadangan itu. Ini menunjukkan bahawa bantahan ini bukan hanya berlaku daripada pihak luar, malahan daripada dalaman sendiri yang menyuarakan perancangan awal dijalankan pada masa tersebut. Sepanjang penangguhan perancangan tersebut, PKM telah berundur ke sempadan negara untuk membina semula kekuatan dengan merekrut ahli baru. Ini memberi gambaran bahawa kekuatan PKM akan bertambah sekiranya perjanjian damai yang dicadangkan tidak dilaksanakan secepat mungkin. Cabaran yang kedua apabila kita tengok gerakan underground PKM. Gerakan ini wujud apabila PKM mempunyai tali barut yang bergerak secara underground dan giat melaksanakan propaganda di radio, sekolah dan kesatuan sekerja di negara ini secara langsung. Bentuk propaganda yang dijalankan ini bertujuan untuk mencari ahli baru dan dalam masa yang sama memburukkan sistem yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan negara ini.
Pada masa perkara ini berlaku, perjanjian damai masih belum diputuskan oleh semua pemimpin dan peringkat perancangan masih berjalan. Tindakan PKM ni bertujuan untuk menyusup semula ke negara ini melalui sempadan Malaysia-Thailand. Selanjutnya, daripada cabaran dan halangan ni, kita boleh tengok kesan-kesan yang PKM tinggalkan kepada Malaysia. Kesan yang pertama adalah daripada segi politik. Daripada segi politik ni kita nampak apabila berlakunya penjajahan ni, pemimpin lebih menghargai negara dan perkara inilah yang membawa kepada kemerdekaan pada 31 Ogos 1970 apabila para pemimpin mula faham untuk mempertahankan negara daripada penjajahan luar. Kesan yang kedua adalah daripada segi ekonomi, yang mana kita banyak berlakunya kemusnahan infrastruktur seperti kejadian letupan kereta api, tanah Melayu, kebakaran rumah orang kampung dan sebagainya. Perkara ini menjadikan ekonomi negara merudum. Kesan yang selanjutnya adalah daripada segi sosial. Kita sebagai warga negara Malaysia seharusnya menanamkan semangat cinta akan tanah air agar tidak mudah memberi kepercayaan kepada pihak luar. Kalau kita tengok daripada segi sosial ni, kesannya adalah wujud pergaduhan kaum antara bangsa Melayu dan Cina sehingga ke hari ini. Dan terima kasih.